Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sihat. Hari ini hari Ahad, hari Minggu, malam Isnin. Biasa malam Ahad ni orang relax-relax kan, sebab besok dah start kerja. Tapi saya memilih untuk buat kelas lah hari Ahad ni. Okey, tak apa. Sebelum kita mulakan majlis kita ataupun program kita pada malam ni, sama-sama kita baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, apa khabar tuan-tuan semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Kita ada 6 orang. InsyaAllah nanti slow-slow ramailah yang akan masuk sebab baru je lepas isyak kan. Ada yang belum balik masjid lagi dan sebagainya. Okey, saya sound check dulu. Dengar tak suara saya? Tolong bagi feedback. Dengar tak suara saya? Alhamdulillah, jelas. Jelas Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ni macam biasa, kita punya program untuk preview, fundamental preview. Saya bagikan nama 4 cara buat untung dengan emas. Untuk tim Gila Emas ni kita buat setiap hari Ahad malam Isnin. Kemudian saya ada lagi satu kelas yang saya kendalikan, iaitu hari Khamis. Setiap hari Khamis malam Jumaat. Saya ingat minggu ni kita akan bawa tajuk bagaimana membuat bisnes, bagaimana nak menjalankan bisnes fundamental ni. Okey, tanpa membuang masa saya akan teruskan sebab program ni akan berjalan selama 1 hingga ke 1 jam 15 minit. InsyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik. Kalau tuan-tuan ada soalan apa, boleh terus tanya di ruangan chat room. InsyaAllah saya akan cuba jawablah. Okey, harap semua dapat tengoklah apa tu slide yang saya share ni. Okey, untuk yang masih belum kenal saya kenalkan, nama saya Husaini bin Muhammad Ali. 15 tahun pengalaman dalam industri kewangan Islam, khususan dalam industri insurans ataupun takaful. Mula menyimpan emas dari tahun 1996. Saya mula bersama dengan Continental dari tahun lepas 5 Julai 2021. Sekarang Alhamdulillah pangkat saya di Continental ni sebagai dealer developer. Doakan saya jadi merchant tahun ni, insyaAllah sikit je lagi. Ini antara penyampaian peribadi saya sebagai apa tu, sebagai menguatkan kredibiliti je lah, tak ada apa-apa pun. Ini antara pencapaian saya lah dalam bidang sebelum ni. Cuma satu saja yang nak highlight ialah saya sangat berpengalaman dalam pengurusan agensi, merupakan seorang tenaga pengajar dan pengajar yang diiktiraf certified. Alhamdulillah saya sekarang sedang menguruskan 6 buah syarikat dengan kaki tangan melebihi 30 orang. Ini antara sedikit background saya lah. Okey, kenapa saya memilih untuk buat bisnes Continental ni? Sebab ianya adalah emas lah. Ia berkaitan dengan emas. Emas ni dia sentiasa relevan. Dia mewakili kekayaan yang boleh ditunaikan. Dia diiktiraf sebagai mata wang dunia. Satu dunia terima emas. Tidak boleh dimusnahkan. Kita bakar, kita apa, emas tetap emas. Lindungi nilai dari inflasi. Ini seperti semua sedia maklumlah, ada satu kronologi yang biasa digunakan oleh kebanyakan penjual emas, iaitu 1 dinar emas dapat membeli seekor kambing. Daripada zaman Rasulullah lagi sampailah sekarang tahun 2022 ni, 1 dinar emas masih lagi dapat membeli seekor kambing. 1 dinar emas ni lebih kurang dalam
0.25 gram. Harga dia dalam 1,000 lebih, masih lagi boleh beli seekor kambing sekarang ni. Mempunyai nilai intrinsiktik, logam penyimpan nilai terbaik sepanjang zaman, logam yang berharga dalam dan sumber alam yang terhad. Jadi emas ni memang digunakan sebagai mata wang bertahun-tahun lamanya sampailah sekarang. Kalau kita tengok pula kenapa emas jadi pilihan, ialah pertama dia kalis inflasi. Kalau kita tengok dia seiring dengan kenaikan harga peningkatan harga barang dan sebagainya. Kalau kita tengok kenaikan harga emas ni, emas dah naik daripada tahun 2000 sampailah tahun 2022 ni melebihi 600% dengan purata kenaikan 25% setiap tahun. Kalau kita tengok lagi satu sumber tu daripada tahun 2002 hingga 2017 ada kenaikan melebihi 400%. Itu ialah emas. Dia punya harga sentiasa meningkat tahun demi tahun. Okey, tak ada apa-apa masalah tentang emas. Saya rasa kita ni orang Melayu kebanyakannya memang percayalah emas ni. Cuma platform yang kita akan gunakan ni menjadi menjadi persoalannya. Adakah platform ni boleh dipercayai atau tidak? Itu je yang lebih utama. Sebab kalau daripada segi emas tu saya rasa tak ada masalah. Semua orang yakin emas ni adalah satu instrumen ataupun alat yang memang bernilai yang diterima satu dunia dan semua orang sepanjang zaman. Itu tak ada tak ada dakwa lagi tak ada dakwa-dakwi lagi. Tapi platform yang akan kita gunakan ni, adakah betul-betul platform ni platform yang genuine ataupun platform yang boleh dipercayai? Nama platform yang kita gunakan ni, syarikat ni ialah Quantum Metal. Quantum Metal Sdn Bhd. Ini ialah website dia, boleh type www.quantummetal.com.my, maka dia akan keluar satu website biru macam ni. Ada banyak info dekat sini lah. Ada home, ada about us, product, media, resources dan sebagainya. Dekat sinilah banyak info yang boleh kita dapat untuk mengetahui sedikit sebanyak tentang Quantum Metal. Cuma saya akan terangkan secara asas je lah. Latar belakang syarikat sikit, apa itu Quantum Metal, sejak bila dia ditubuhkan, dengan siapa syarikat Quantum Metal bekerjasama. Itu semua saya akan ambil masa dalam sekitar 20 minit lah. Kemudian saya akan pergi kepada segmen kedua, ialah produk-produk yang ada di Quantum Metal. Kemudian kita akan tunjuk sistem sebenar yang ada di Quantum Metal. Semua orang akan dapat satu portal, semua orang boleh guna portal yang sama untuk kita beli, jual dan sebagainya. Okey, sebelum kita teruskan, kita sama-sama dengar sikit sudutan daripada Dewan Perdagangan. Alamak, kenapa ada masalah ni? Sekejap screen share desktop. Minta maaf semua. Sekejap saya buat balik apa masalah dia, tak tahu. Dari mana tadi? Okey, kita dengar sudutan di mana berlakunya satu memorandum perjanjian bersama antara Dewan Perdagangan Islam Malaysia dan juga Quantum Metal. Kita sama-sama dengar. Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM dengan kerjasama syarikat Quantum Metal Sdn Bhd membangunkan platform jual beli produk emas secara digital. Presiden DPIM Muhammad Sahar Mat Din berkata platform jual beli patuh syariah itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap ekonomi umat Islam. InsyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan. Produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah ataupun komoditi murabahah. 3 produk yang diperkenalkan melalui kerjasama itu ialah Gold Saving Account GSA, Gold Convert Account GCA dan Gold Asset Enhance GAE.
Muhammad Sahar berkata DPIM ketika ini sedang giat mengadakan pelbagai aktiviti pemakluman dan sesi perkongsian seperti taklimat, sesi latihan dan pengiklanan di seluruh negara berkenaan platform jual beli emas tersebut. Beliau ditemui media hari ini pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik perniagaan antara DPIM dan Quantum Metal. Okey, itu tadi sedikit sudutan yang mungkin lagi dapat menguatkan keyakinan kita kepada platform yang akan kita gunakan untuk kita punya simpanan, pelaburan dan juga kita punya e-gadaian kita iaitu Quantum Metal. Okey. Ini ialah profil syarikat didaftarkan pada 30 Julai 2012 dengan modal berbayar 10 juta merupakan peserta perdagangan komuniti Bursa Suk Asila. Okey, ini nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Dalam produk kita ada satu produk memerlukan ada pembiayaan. Nanti saya akan terangkan merupakan pembekal sistem dagangan emas untuk beberapa bank tempatan. Merupakan bekal emas premium 99.9 ke bank tempatan, badan kerajaan dan juga peniaga, mendapat pematuhan syariah daripada Israk dan Tawafuk konsultasi. Ini produk-produk dia semua patuh syariah. Okey, ini adalah sedikit tunjuk untuk tuan-tuan tengok saja, iaitu pendaftaran syarikat SSM Quantum Metal. Kemudian kita ada ibu pejabat Quantum Metal di Pulau Pinang dengan ada anak syarikat ataupun cawangan di Johor Bahru dan juga di Kuching, Sarawak. Yang terbaru ada di Kota Kinabalu. Kemudian ini ialah pengasas dan pengerusi eksekutif Quantum Metal, Dato' Lim Kosun. Ini tuan-tuan boleh tengoklah dalam Google, ada banyak info tentang Dato' Lim, seorang yang sangat berpengalaman, 20 tahun pengalaman dalam dia menggunakan semula emas yang ada dalam elektronik, barang-barang elektronik untuk diguna semula. Kemudian ini adalah kita punya pengerusi Quantum Metal, iaitu Haji Kamalizaman bin Johari, merupakan pengerusi Bank Persatuan, pengarah bebas dan bukan eksekutif pemodalan BSN Berhad, merupakan dan juga merupakan bekas pengarah Jabatan Pembangunan Kewangan dan Perusahaan Bank Negara Malaysia. Ini pun sama juga, tuan-tuan boleh tengok dengan lebih lanjut, ada banyak info-info dalam Google, YouTube dan sebagainya. Okey, kemudian Quantum Metal memang hantar report kepada bank negara setiap tahun untuk akta atau AMLA, Akta Anti Pengubalan Wang Haram, AMLA, dan juga Anti Pembiayaan Keganasan 2001. Mana-mana syarikat yang dia collect deposit dalam skala besar memang kena hantar laporan ke bank negara untuk mengelakkan orang gunakan syarikat untuk pembesihan wang haram. Okey. Kemudian Quantum Metal juga merupakan bekerjasama dengan Bursa Suk Asila, iaitu kemudahan deposit Islamik dan pembiayaan menggunakan komoditi murah bahar. Ini sebab kita dalam satu produk kita tu ada produk yang menaikkan kita punya modal, iaitu ada pembiayaan dekat sana. Maka pembiayaan ni, bila pembiayaan dekat Malaysia ni, tak kisahlah bank ke apa, dia menggunakan satu badan dipanggil Bursa Suk Asila untuk menukarkan komuniti tadi menjadi pembiayaan kepada para pengguna kat Malaysia ni, supaya peminjaman kita tadi mengikut hukum syarak. Okey, kemudian Quantum Metal juga merupakan Majlis Emas Dunia dan seluruh peakaunannya diaudit oleh satu badan yang dinamakan AUFI. AUFI ini terletak di Bahrain, merupakan organisasi antarabangsa terkemuka yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan penerbitan standard untuk industri kewangan Islam secara global. Jadi produk Quantum Metal telah disahkan mematuhi piawaian syariah emas AUFI. Jadi ada apa tu? Ada pengawasan syariah dan juga auditing untuk akaunnya diaudit oleh satu badan yang berkelayakan. Okey, dekat Malaysia ni ada banyak sebenarnya syarikat-syarikat simpanan emas patuh syariah
Ada 8, saya rasa sekarang mungkin dah lebih 8 syarikat yang menawarkan simpanan emas patuh syariah. Rata-ratanya dia emas digital yang bersandarkan kepada emas sebenar, emas fizikal sebenar. Cuma kalau kita tengok ekosistem dia, Quantum Metal lah mempunyai ekosistem yang lebih lengkap lah. Selain daripada kita boleh buat simpanan, jual, beli emas, tukarkan kepada fizikal, kita ada juga 2 produk iaitu kita ada produk convert, kita boleh menukarkan emas kita kepada duit tanpa perlu hilang emas tu. Kemudian kita ada satu produk ala-ala leverage di mana kita punya modal dapat digandakan supaya keuntungan kita dapat digandakan juga jika berlaku kenaikan harga emas, dan lepas tu kita boleh terminate perjanjian tu, menyebabkan kita boleh dapat balik semula kita punya modal beserta dengan keuntungan sehingga 10 kali ganda. Nanti saya akan elaborate dalam bila sampai ke produk nanti. Okey, ini kita tengok pematuhan syariah, surat sijil pematuhan syariah. Untuk produk GSA kita ada syarikat Isra Consulting yang apa tu mengawal selia ataupun yang beri pengiktirafan syariah kepada produk GSA. Kita ada satu produk kita namakan Gold Storage Account, keluar jual beli emas ni semua. Jadi Isra Consulting ni yang memberi pengawasan syariah kepada produk ini. Kemudian kita ada satu lagi syarikat yang dilantik oleh Quantum Metal iaitu Tawafuk Consultancy. Sama juga dia kita untuk 2 produk kita yang lain iaitu Gold Convert Account dan juga Gold Asset Enhance diberi pematuhan syariah oleh Tawafuk ni, Tawafuk Consultancy. Okey, dekat Malaysia dia memang ada 5 badan yang dilantik oleh Bank Negara Malaysia untuk syarikat-syarikat mendapat pematuhan syariah dengan melantik 5 syarikat yang diberi kuasa oleh Bank Negara ni. Adalah 2 syarikat di samping yang telah diberi kuasa oleh Bank Negara untuk memastikan syarikat-syarikat yang mendapat perkhidmatannya mematuhi pengawasan syariah yang telah ditetapkan. Kemudian apabila masuk tahun lepas bulan November, Quantum Metal pergi ke pasaran luar negara, maka Quantum Metal melantik lagi satu syarikat untuk membuat pematuhan syariah kepada 3 produknya, iaitu satu syarikat dikenali sebagai Raqabah. Raqabah. So ini ada sijil, saya tunjukkan sijil untuk 3 produk ni. Jadi tuan-tuan tak perlu apa yang nak dirisaukan, semuanya perniagaan jual beli yang kita buat, perniagaan jual beli emas yang kita buat di Quantum Metal ni adalah halal dan mematuhi syariah. Okey, kita tengok sekali lagi sudutan dalam program TB Ahli Hijrah, program tijarah. Video ni mungkin agak lama sikit, tahun lepas bulan Februari, tapi saya rasa masih relevan untuk kita sama-sama tonton. Okey, silakan. Makan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari Isra Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga syariah standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink http www.quantummetal.com. Okey, itu tadi sudutan dari rancangan tijarah. Okey, kita teruskan tentang syarikat lagi. Okey, ini ialah
Quantum metal adalah pembekal emas kepada beberapa bank tempatan, iaitu Bank Allianz dan juga Bank Affinbank okey, ni ada sertakan sikit sijil ataupun surat perakuan mengatakan quantum metal adalah pembekal emas kepada Affinbank. Kemudian ada lagi satu bank yang ini saya rasa agak terkenal sikit, ada satu produk ni saya rasa ramai orang kat Malaysia ni beli, iaitu iGold di Bank Muamalat. Bank Muamalat pun mendapat emas yang dibekalkan oleh quantum metal Sdn Bhd. Okey, selain daripada itu ada juga koperasi. Okey, antaranya ialah My Angkasa Holding adalah 100% milik Angkasa Koperasi Kebangsaan, merupakan badan koperasi yang dia menjual emas kepada ahli-ahlinya. Maka emas yang dijual tu dia mendapat bekalan daripada Quantum Metal Sdn Bhd, dan sistem yang digunakan juga sistem yang dibekalkan oleh Quantum Metal Sdn Bhd. Begitu juga dengan satu lagi koperasi besar, iaitu AKO. AKO ni seperingkat ASEAN sehingga ada 6 juta ahli. Sama juga dia ada jual emas kepada ahli-ahlinya. Emas ni mendapat bekalan daripada quantum metal. Okey. Okey, bila bercakap tentang emas digital, emas digital patuh syariah, emas digital ni mestilah bersandar kepada emas fizikal. Kalau dia tidak bersandar kepada emas fizikal, dia tak boleh mendapat patuh syariah, sebab dia tak boleh paper gold, dia mesti ada emas dia. Jadi emas yang digunakan ni adalah emas daripada The Pearl Mint Australia. Salah satu pengeluar emas terkenal di dunia, membekalkan emas-emas yang bermutu tinggi. Jadi emas yang kita kalau kita tukar kepada fizikal, kita akan dapat emas yang dibekalkan oleh The Pearl Mint Australia. Kita ada pilihan dekat quantum metal ni, kalau kita rasa macam tak secure ke apa, kita boleh tukarkan emas kita kepada physical gold. Ada orang dia nak pegang kan, jadi dia boleh dapatkan emas fizikal. Okey, ini sedikit tentang perakuan daripada The Pearl Mint. Okey, bila emas kita beli, walaupun kita beli secara digital, tapi ramai orang beli. Saya beli sikit-sikit, satu Malaysia dia beli, maka emas tu dia punya kuantiti tu banyak. Jadi bila banyak, quantum metal dia tak boleh jaga sendiri emas tu. Jadi dia kena melantik third party untuk menjaga emas-emas ni. Maka quantum metal menggunakan khidmat bridge. Bridge ni kalau tuan-tuan Google, pekerja dia je ada 70,000 lebih. Dia memang, dia punya expertise memang menjaga emas lah. Cuma sayangnya emas-emas ni, bridge ni hanya ada pejabat saja di Malaysia ni, pejabat pengurusan saja, tapi emas-emas ni semua disimpan di bridge Singapura. Sebab Singapura dia ada bridge ni untuk Asia ni, Amerika Asia ni dia terletak di Singapura. Okey, bridge ni dia punya pengalaman lebih 150 tahun dan beroperasi di 53 buah negara dengan pelanggan lebih daripada 100 buah negara. Jadi tuan-tuan punya emas ni tak payah risau. Kita beli emas kita tu memang dalam keadaan selamat. Kalau kita rasa ragu-ragu, kita boleh buat keluar secara fizikal. Okey, kemudian semua emas-emas kita ni diinsurancekan. Jadi jika berlaku kehilangan dan sebagainya, kita boleh claim 100% emas-emas kita tu dengan di Lloyd's of London. Sekejap, saya ada soalan sikit, mungkin saya boleh. Okey. Alhamdulillah kita dah ada 50 orang. Alhamdulillah habis bab syarikat. Ada apa-apa nak tanya pasal syarikat tadi? Alhamdulillah sekarang dah pukul 9.24. Ngam-ngam. Saya habiskan dalam masa 25 minit tentang syarikat. So kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan syarikat, boleh tanya sebelum saya pergi kepada produk-produk dia. Alhamdulillah kita dah 52 orang malam ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah. Sebenarnya sekarang ni
di zaman dunia di hujung jari ni sangat mudahlah kita nak dapatkan info tentang quantum metal ni. Kita boleh type saja dekat FB quantum metal, kita boleh type dekat YouTube quantum metal, kita akan jumpa berbagai maklumat tentang syarikat quantum metal. Okey. So seterusnya saya akan masuk kepada produk. Okey, produk quantum metal ni kita ada 3. Kita ada 3 produk quantum metal ni. Jadi memang senanglah kalau nak buat bisnes quantum metal ni tak berserabut kepala sebab senang, ada 3 produk saja. Okey, produk pertama ialah gold storage account, produk kedua ialah gold convert account dan produk ketiga ialah gold asset enhance. Jadi ada 3 saja produk untuk ingat. Dan yang paling best tuan-tuan, bila kita buat quantum metal ni ataupun kita ajak kawan-kawan kita buka quantum metal ni, kita sebenarnya semua orang dia operate ataupun dia mengendalikan dia punya sistem sendiri. Dia nak beli, dia beli sendiri. Tak ada sesiapa pun jual emas dan sebagainya. Saya pun tak ada jual emas. Jadi nanti di hujung ni saya akan tunjukkan sistem quantum metal. Semua orang dapat sistem yang sama, boleh beli, boleh jual, semua menggunakan sistem yang kita boleh buat dekat telefon saja, mudah. Okey. Yang pertama ialah gold storage account. Gold storage account ni very direct lah. Kita boleh beli emas anytime, 24 jam, 7 hari seminggu. Minimum untuk kita buat belian tu RM10 je. Kalau kita nak beli emas fizikal RM10 memang susah lah kan. Takkanlah kita nak pergi kedai emas nak beli RM10. Macam mana dia nak potong 0,03 gram tu kan, kecil sangat, halus macam debu. Jadi dekat quantum metal ni kita boleh beli emas serendah RM10. Kemudian kita boleh beli tengah malam ke, subuh-subuh ke, tak ada masalah. Kalau kita emas fizikal, kita takkan nak pergi kedai pukul 2 pagi, betul tak? Tapi dengan adanya emas digital ni, kalau kita tengok harga jatuh, kita boleh beli emas tu pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, tak ada masalah. Kita boleh jual pun sama anytime. Kita rasa kita tak secure, kita rasa kita suka nak pegang emas fizikal, kita boleh tukarkan kepada physical gold. Kemudian kita rasa kita nak bagi, kalau kita ada kawan-kawan ataupun anak atau bapa yang ada akaun quantum metal, kita boleh transfer kita punya emas ataupun dalam bentuk duit RM kepada siapa-siapa yang ada akaun quantum metal juga. Macam saya ni, saya peniaga, saya ada kedai. Jadi saya galakkan orang buat bayaran melalui menggunakan emas. Jadi dia kena transfer. Bila saya bagi dia barang, dia kena transfer kat saya emas. Kemudian kita punya markup price ataupun spread kita antara terendah di pasaran, iaitu 7%. Yang ni untung yang syarikat ambil. Contohnya kalau saya beli handphone ni RM1,000, takkan saya nak jual RM1,000, betul tak? Saya nak makan apa? Jadi saya markup sikit, RM1,200. Jadi RM200 untung saya. Jadi begitulah juga quantum metal ni. Dia beli emas pada harga spot, dia jual balik, dia markup sekitar 7% untuk keuntungan dia. Tapi 7% ni antara terendah di pasaran. Kalau kita tengok, kalau kita beli emas fizikal semua, memang sehingga ke 30% dia punya markup price. Okey. Kemudian kita ada produk kedua kita. Okey, tuan-tuan kalau tengok ni, mungkin ada yang tak faham, tak ada masalah. Nanti di penghujung rancangan, saya akan tunjuk actual kita menggunakan sistem untuk beli dan jual semua. Okey, yang kedua ialah kita ada gold convert account. Gold convert account ni dia sama, lebih kurang macam gadaian ataupun ahranu. Cuma yang best, kita buat gadaian ataupun kita buat convert di quantum metal ni, ala-ala gadaian dia bukan gadaian tapi dia convert. Tapi yang bestnya, kita boleh tukar sehingga 85% daripada nilai emas kita. Okey, mendapat tunai tanpa menjual emas. Maksudnya emas kita tadi tak hilang walaupun kita dah ambil duit. Sebab kita macam kita gadai kan, kalau kita pergi Arhanu, kita letakkan barang kemas kita, kita ambil duit, betul, 75%. Emas tadi dipegang oleh Arhanu. Sama juga macam di quantum metal ni, emas kita dipegang oleh quantum metal. Yang paling best, dia punya charge upah simpan dia tadi rendah. Management fee dia rendah, iaitu
3.5% saja setahun. Tapi kalau kita bandingkan dengan lain-lain Aranu kat luar tu sehingga 24, ada yang ke 24% setahun, ada yang 12%. Bergantung kepada bagaimana kita punya pembiayaan yang kita buat tu. Kemudian kita tiada had masa, tak ada masalah bila kita dah buat convert tadi, bila-bila masa kita nak ambil boleh, kalau kita nak tunggu sampai harga emas naik pun boleh. Okey. Dengan kenaikan harga emas boleh menampung pembiayaan dan cas, belanja hangus menjadi tabungan masa hadapan. Okey. Tak faham tak apa, nanti bila masuk kepada sistem akan lebih faham bagaimana kita boleh preserve ataupun melindungi kekayaan kita ni dengan cara kita beli emas, kemudian kita buat convert, ambil duit, pada masa yang sama emas kita tak hilang, kita gunakan duit kita tadi untuk perbelanjaan, bayar bil dan sebagainya. At the same time kita ada emas dalam holding inventory, dan bila berlaku kenaikan harga emas ni, kita akan mendapat untung secara tak langsung disebabkan oleh emas kita tadi tu kita tak hilang, kita hanya simpan di hanya dipegang oleh QM, disimpan dalam holding inventory dan dikenakan sedikit charges sebagai upah simpan ataupun management fee. Okey, kita tengok ekosistem convert atau gadaian dekat luar. Kalau kita tengok, kita ada barang kemas 10,000. Kita nak gadai, kita pergi ke Aranu, kita akan dapat maksimum 75% je tuan-tuan. 75% sekitar 7,500. Kemudian kita ada upah simpan 9 hingga 24% setahun. Biasanya 24% ni biasanya dia ada pilihan yang biasanya sehingga 12% setahun. Jadinya kalau setiap bulan 1%. Jadi kalau kita ambil 7,500 tadi, kita punya upah simpan bukan berdasarkan daripada 7,500 tadi, tapi diambil daripada marhun ataupun nilai emas kita. Jadi kita punya upah simpan tadi tu kalau 12% setahun, jadi dah 1,200. Kalau sebulan lebih kurang RM100 lah. Jadi dia bagi tempoh, ada limit masa 6, 12 dan 18 bulan. Selepas 18 bulan kita tak boleh bayar balik 7,500 tadi, emas kita akan dilelong. Tengok upah simpan 12%, 10,000, 1 setahun. Jika 18 bulan, 1,800. Cukup tempoh 18 bulan, kena bayar 7,500 campur 1,800, 9,300 boleh dibayar. Kalau tak bayar, lelong. Lelong dia ikut harga semasa, dia pulangkan balik, dia ambil duit dia, yang 7,500 upah simpan, management fee dan sebagainya, lebihan tu baru dia akan pulang kepada kita. Itu kalau Aranu biasa. Tapi kalau di Quantum Metal ni, kalau kita ada 10,000 emas kita dalam akaun Quantum Metal, kita boleh buat convert. 85% kita akan dapat lebih kurang dalam 8,500. Kemudian dia punya upah simpan tu rendah, hanya 3.5% saja setahun. Yang paling best sekali tiada limit masa. Jadi pembiayaan sehingga 8,500, upah simpan 3.5% dari nilai pembiayaan, katakanlah daripada 8,500, bukan daripada 10,000. Tadi Kak Aradu dia ambil daripada marhun kan, daripada 10,000, tapi ini tak, 3.5% tu daripada pembiayaan kita. Maka lebih kurang 297 setahun. Kemudian tiada limit masa. Apa yang maksud tak ada limit masa? Tak ada 12 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 18 bulan. Selagi kita tak boleh nak tembus balik, kita biar saja. Dan yang paling best, emas kita tadi dia reflect kepada kenaikan harga emas. Contohnya tadi kita ada 10,000 tadi kan. Jadi 10,000 emas kita tadi kita dah buat convert kan, tapi emas kita tak hilang. Jadi kita biar emas kita tu dia akan naik. Katalah naik 20% setahun, sampai 5 tahun dia dah double balik semula. Jadi pada masa tu kita boleh buat termination kita punya convert ni tadi. Dia pihak Quantum Metal akan ambil balik semula 8,500 plus dengan upah simpan tadi untuk 5 tahun. Kemudian baki dia kita akan dapat balik semula. Bayangkanlah kalau harga emas dah naik 100%, maka kita dapat lagi sekali 8,500 tadi dengan baki lebihan 15% tadi. Jadi memang menarik. Okey. Saya tunjuk sikit kronologi. Jadi dengan cara tu tuan-tuan, kalau sebelum ni kita ada belanja hangus, contohlah kita ada bayar duit kereta.
Macam saya beli kereta ni kan, Nissan ni saya kena bayar sebulan 800. Sebelum ni 800 ni consider sebagai duit hangus lah. Tapi sekarang apa yang perlu saya buat, 800 ni tadi saya campur sikit simpanan saya. Duit yang saya simpan secara paksa lebih kurang 150 sebulan, maka saya akan dapat duit dia 950. 950 ni saya beli emas dulu tadi dekat GSA. Maka saya akan dapat sekitar 3.8 gram emas lah. Kalau harga sekarang ni mungkin lebih sikit dalam 3.9. Lepas tu dah dapat, saya pergi ke GCA tadi, saya request GCA, saya buat keluar balik semula RM800. Okey, RM800 ni biasanya kalau kita masuk bank balik semula, 1 hari atau 2 hari tu dah keluarlah duit dalam bank. So saya akan keluarkan duit 800 tadi untuk bayar kereta ni. Tapi tuan-tuan kena ingat, emas kita yang 3.8% tadi ni, dia akan masuk ke dalam holding inventory dan dia akan reflect kepada kenaikan harga emas. Jadi setiap bulan kita buat benda yang sama, setahun kita akan ada lebih kurang dalam 40 gram emas. Jadi bila berlaku kenaikan harga emas, contohnya sekarang 250, tiba-tiba naik ke 401 gram, maka kita boleh terminate semua sekali kita punya convert tadi, maka dia akan dapat semula lebihan daripada kenaikan harga emas dan juga lebihan daripada kita punya emas dalam holding inventory tadi selepas tolak upah simpan dan jadi sebagai kita punya simpanan jangka panjang. Kalau tuan-tuan tak faham tak apa, nanti bila masuk kepada sistem tuan-tuan akan lebih faham. Okey, ini ialah produk ketiga ialah Gold Asset Enhance. Gold Asset Enhance ni dia dia unik sebab kalau kita ada 1,000, Quantum Metal akan bagi pembiayaan 9 kali ganda daripada modal kita menjadikan 10,000. Kalau kita ada 10,000, dia bagi pembiayaan 9 kali ganda daripada 10,000 ni menyebabkan kita ada 100,000. 100,000 ni dia bagi pinjaman sehingga 9 kali ganda lagi menyebabkan kita dah jadi 10 kali ganda daripada modal asal kita iaitu 1 juta. Okey, kalau kita ada 1,000 jadi 10,000, kita ada 10,000 jadi 100,000, 100,000 akan jadi 1 juta. Yang ini pembiayaan ni kita tak perlu apply, semua dibuat automatik dalam sistem. Tak kisah kita ada secret, sitos, bankrupt pun kita boleh beli produk ni. Okey, contoh ni kita ada 100,000 dia jadi 1 juta. Tiba-tiba, tapi dekat mana Quantum Metal dapat untung? Okey, Quantum Metal dia akan, kan dia bagi pembiayaan 900,000 ni tadi kan, dia akan kenakan management fee 3.5% daripada kita punya pembiayaan tadi. 3.5% daripada 900,000 iaitu 31,000. Jika harga emas naik 20%, tadi kita punya emas daripada 100,000, emas kita jadi dengan ada pembiayaan 900,000 tu menjadi aset kita kepada modal kita jadi 1 juta. Bila berlaku kenaikan 20% daripada 1 juta, kita untung 200,000. Okey. 200,000 ni tadi tolak semula dengan kita punya management fee 31,000, kita masih ada untung 168,000. Maka kalau dah untung macam ni, kita boleh terminate perjanjian ni, maka kita akan dapat balik 100,000 campur dengan 168,000. Itu cara buat untung dengan produk Gold Asset Enhance ni 10 kali. So kalau kita tengok proposal dia 1,000, maka dia akan jadi 10,000 dengan kenaikan 5%, dia akan jadi 50%. Kenaikan 10% dia akan jadi 100%. Kenaikan 50% akan jadi 150%. Jadi dia apa tu? Dia gandakan 10 kali daripada kenaikan harga emas. 1,000 jadi 10,000. Kita tengok proposal kedua, 10,000 akan jadi 100,000. Kita tengok proposal ketiga, 100,000 akan jadi 1 juta modal kita. Nanti dekat masa kita ceritakan sistem, saya akan terangkan bagaimana dia berfungsi. Cuma tuan-tuan kena ingat, bila kita beli produk GAA ni, bila berlaku kenaikan 10%, maka duit kita akan ataupun keuntungan kita tu akan digandakan 10 kali. Okey. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila berlaku penurunan harga emas, sebenarnya kerugian kita pun akan digandakan kepada
10 kali juga. Jadi kalau turun emas 10%, kita dah rugi 100%. Jadi kena berhati-hati, jangan gunakan duit kecemasan untuk beli produk GAA ni. Tapi tak ada masalah daripada segi kerugian ke apa, sebab kita tak perlu jual pun. Kalau kita harga jatuh, kita kena perlu ada holding power untuk tunggu saja sampai harga emas naik semula. Sebab tak ada margin call, tak ada forced selling, tak ada kena top up dan sebagainya. Hanya yang perlu kita buat ialah tunggu sampai harga emas naik semula. Okey? Itu saja kerja kita. Jadi bila kita nak tunggu ni, kita tak boleh gunakan duit kecemasan, duit nak bayar sewa rumah, duit nak bayar duit kereta, itu semua tak boleh digunakan untuk beli produk GAA. Tapi kita ada duit simpanan. Ini nak pakai lama lagi, tak kisah, kita boleh tunggu. Yang itu baru sesuai untuk kita beli produk GAA. Okey? Kita kena ada holding power dan buying time. Okey, ini kita tengok sikit perbandingan ROI, return of investment per year untuk 6 tahun lepas. Yang ni saya tak akan sebut lah, jangan share kat benda ni. Ini bukan nak condemn orang lain. Cuma nak tunjukkan kenapa kita punya produk GAA tadi boleh untung sampai 97%. Bukan harga emas naik 97%, harga emas naik 9.7% saja. Tapi oleh kerana ada gali 10 menyebabkan 97%. Itu uniknya kita punya produk GAA. Tengok apa berlaku pada tahun ni. Tahun ni ada berlaku perang antara Rusia dan juga Ukraine pada bulan 3 tu hari. Maka harga emas secara tiba-tiba naik 10%. Jadi ini pada 24 hingga 8 Mac hari tu. Okey, menyebabkan ramai yang untung. Ramai yang untung. Ini dia punya klien untuk ini, dia punya contoh ni agak melampau sikit lah. Saya ambil yang biasa-biasa ni. Dia beli 1,000 lebih, dia dapat keuntungan sehingga 90% dalam masa 6 bulan. Okey. Ini semua untung-untung. Tak apa, nanti kan bila tunjuk dalam sistem, saya akan tunjukkan yang real punya. Okey. Tajuk program kita tadi 4 cara buat untung dengan emas. Saya dah tunjukkan bagaimana simpanan emas, tukarkan mata wang kita kepada emas tadi. Dalam GSA boleh kita buat untung juga dengan kenaikan harga emas. Kemudian kita boleh gunakan produk GCA untuk kita convert kepada emas, boleh juga. Kemudian kita boleh gunakan gandakan kita punya modal dengan produk GAA. Itu pun cara juga untuk kita gandakan keuntungan kita. Ada lagi satu cara, iaitu kita menjadi usahawan ataupun reseller ataupun dealer di Quantum Metal ni. Itu ada satu cara lagi untuk kita buat duit di Quantum Metal ni, dengan cara kita menjadi keusahawanan, menjadikan program keusahawanan emas di Quantum Metal ni. Ini caranya, bila kita buka account, kita adalah members, kita start beli satu produk GAA kali 10. Sekarang harga dah naik 1,500 sebab jatuhnya mata wang ringgit kan. Ataupun kita beli 3 unit GAA kali 5, lebih kurang sekarang 330, secara automatik kita akan jadi introducer. Secara automatik minta beritahu dengan dealer kita nak jadi introducer, nanti dealer kita akan promote kita untuk jadi introducer ni. Apa yang introducer akan dapat? Introducer ajak orang lain buka akaun emas, bukan dijual, dia ajak orang lain buka akaun emas saja, orang tu beli. Orang tu pun beli sendiri je, secara tak langsung dia akan dapat komisen sehingga 2% masuk ke dalam akaun dia immediately. Dekat Quantum Metal ni kita tak ada tarikh komisen. So setiap transaksi tu kita akan dapat immediately komisen. Okay? Kemudian daripada introducer boleh jadi dealer. Okay, boleh jadi dealer. Hanya cari 5 orang yang berminat untuk jadi introducer. Pastikan total sale direct daripada bawah kita tadi tu ada 30,000 untuk produk GAA kali 10. Kita dah layak standby duit 300 untuk latihan naik pangkat ke dealer. Kemudian kita dah layak jadi dealer. Dealer dapat apa? Dealer commission dia sehingga 7% untuk produk GAA kali 10. Yang ni dibayar dalam USD.
Yang tadi introducer dibayar dalam gold, untuk dealer dia bayar dalam USD. Yang ini pun sama, best, tak ada tarik komisen. Kita akan dapat komisen hari-hari mengikut kepada belian tim kita. Kita pun tak ada jual, orang tu nak beli, dia beli sendiri. Secara tak langsung kita dapat royalty sebab kita memperkenalkan akaun kepada Quantum. Okay? Inilah contoh pendapatan reseller untuk tahun 2021. Sebenarnya ini masih sikit lagi. Ini kita punya SM punya ataupun senior merchant kita punya commission sehingga 2 juta tahun lepas. Tapi tahun ni dah bagi banyak daripada ni. Ini kita punya merchant pun tahun lepas 590,000. Tahun ni je dah 2 juta dia. Ini saya punya sikit lah saya punya. Tapi ini saya nak tunjuk sikit lah commission yang saya dapat. Nama saya bermula bulan, sebenarnya saya betul-betul bulan April. Bulan Mac ni pun saya macam tak sure lagi tentang Quantum ni. Cuma saya tak sengaja komisen saya dapat 5,000 ni. Okey, bulan April saya cuba fokus. Gaji saya naik 13,000. Bulan Mei 17,000. Bulan Jun naik ke 29,000. Itulah potensi pendapatan di Quantum ni. Jadi ini sebenarnya tak banyak. Kalau dealer-dealer lain merchant lagi berpuluh-puluh ribu. Itu sedikit tentang program reseller di Quantum. Nanti untuk tahu lebih lanjut tentang program reseller ni boleh join kelas saya hari Khamis. Hari Khamis saya akan cerita tentang bagaimana nak buat bisnes di Quantum. Alhamdulillah kita ada 55 orang. Hari ini ada apa-apa soalan tak nak tanya pasal produk? Alhamdulillah sekarang dah pukul 9.46. Saya agak laju sikit minggu ni. Tapi kalau ada apa-apa soalan you all nak tanya boleh terus tanya. Okey, kalau tak ada apa-apa saya akan pergi kepada kita punya sistem. Kita punya sistem. Okey. Dapat tengok semua kita boleh type quantummetal.com.my. Nanti dia akan keluar macam ni. Ini ialah kita punya website. Okey, website kita. Dekat website kita ni boleh tahu macam-macam. Dekat website kita ni lah kita boleh tahu harga emas. Dah siap spread. Macam ni gold storage account. Sekarang harga yang QM sell, QM jual ialah 264 per gram. Ini untuk GAE kali 10, 254 per gram. Hari ni market tutup. Market untuk London Metal Exchange tutup. Besok pagi pukul 6 pagi baru buka. Nanti kita akan dapat harga emas terbaru besok pagi. Ini yang di lock pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu pagi. Okey. Dekat sini kita boleh tahu harga emas digital. Kita boleh tahu juga harga physical gold. Ni ramai orang tanya saya, Cik Hussain ni harga sekarang 1 gram berapa dan sebagainya. Sebenarnya ada je dekat sini. Klik ni, maka dia akan keluar harga emas fizikal. Daripada 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram sampailah 1 kilo. 1 kilo sekarang taklah mahal sangat. Sekitar 264,000 sahaja untuk 1 kilo emas. Boleh beli. Boleh beli dekat QM ni anytime. InsyaAllah akan sampai ke rumah kita ataupun kita boleh ambil di Ranu Tekun. Okey, ini pun ada 1 kilo. Ni ada lagi satu yang bentuk dia lain sikit. 10 gram, 1 dinar, 4.25 gram. Dan juga 0.0. Oh, 1 gram dah habis ke? Okey, 1 gram sama harga di sini. Okey. Itu ialah harga emas. Lain-lain dia boleh baca lah dekat sini. Macam-macam ada. Tentang syarikat, siapa, ada tentang produk, about us dan sebagainya. Cuma bila kita join sebagai member, kita akan dapat satu portal, kita kena login. Kita kena login, masukkan kita punya ID dengan password.
kita boleh login, maka dia akan ada satu portal macam ni dekat portal macam ni lah kita akan nampak semua sekali kita punya emas. Okey, emas, info-info berkaitan dengan kita punya simpanan emas lah. Okey, tadi saya dah terangkan 3 produk, GSA, GACA dan juga GAE. Dekat sinilah ada tulis jadi produk pertama ialah GSA. Okey, dia ada list. Okey, list ni kalau kita nak tengok nombor akaun kita, kita boleh tahulah, contohnya ada orang dia buka akaun anak dia kan. Untuk anak akaun bersama dia, kita akan nampak lagi satu dekat sini dia tulis join join account. So anak-anak punya kita account kita akan nampak dekat sini lah. Macam saya tak ada, saya satu orang je individual. So tak nampak apa-apa lah, nampak account saya je kat sini. So kita boleh klik view ni untuk tahu detail kita punya nombor account, emas yang kita ada dalam inventory, nilai dia. Okey. Kalau kita nak tahu perjalanan keluar masuk emas kita, boleh klik log. Klik log ni kita akan dapat tengoklah perjalanan keluar masuk emas kita tengok kat sini ada banyak lah ada banyak keluar masuk emas buat payment dan sebagainya Okey, kemudian kalau kita nak beli, kita klik QM sell. QM jual, kita beli so kalau kita nak beli kat sini, kita boleh beli minimum RM10. Tapi tuan-tuan janganlah beli RM10, beli ikut kemampuan Kemudian pilih FPX FPX. Nampak tak ada kotak convert ni, jangan klik. Okey, terus pada submit. Submit kalau betul semua tak ada masalah, kita boleh confirm, dia akan masuk kepada kita punya e-commerce ataupun perbankan internet kita untuk kita buat bayaran masukkan username, ID, lepas tu dapat tag number, password, lepas tu dapat tag number, dah boleh buat bayaran. Lepas tu dia akan appear dekat sini lah kita punya emas tadi lah dekat list tadi, ataupun kalau kita nak tengok dekat sini kat shortcut dia, kat sini pun ada, dia akan tulis berapa banyak emas yang kita dah beli dekat Bull storage account Itu kalau kita nak beli. Kalau kita nak jual pun boleh. Kalau kita nak jual, QM kena beli. Jadi QM buy. Okey, QM buy kita boleh jual. Contohnya sekarang saya ada RM410 ni kan. Saya boleh jual habis RM410 dekat sini. Okey. Pilih bank mana kita nak masuk, kita boleh submit. Kita boleh jual habis, tak perlu nak tinggalkan RM10 berapa ringgit tak ada, boleh jual sampai kosong. Itu kalau kita nak jual lah kemudian kita boleh tukar ke physical gold. Tadi saya dah cakap kan, tak payah takut tentang emas kita. So kalau kita rasa ragu-ragu, kita boleh ambil emas physical. Contohnya saya nak ambil kat sini 1 gram. Okay, saya tanda 1. Nanti okey, hari ni tak boleh tau, sebab market tutup. Kalau nak beli yang ni boleh, physical gold ni kalau nak ambil kena hari Isnin sampai Jumaat malam Okey, nanti pilih sini Malaysia, negeri mana. Nanti dekat bawah nanti akan keluar senarai Ahranu Tekun yang boleh kita ambil. Tuan-tuan kalau tak nak serabut, terus pilih QM delivery. Nanti dia akan hantar ke alamat kita, lepas tu submit, confirmkan. Nanti dia akan potong daripada emas yang kita ada dekat GSA untuk ditukarkan kepada fizikal. Tapi kena ingatlah, bila fizikal ni dia punya spread dia mahal sikit. Tak adalah 7%, kita kena bayar lagi spread lagi sebab ada kos-kos lain dekat emas fizikal tu. Dia nak buat corak dia nak packaging, dia nak insurans kan, dia nak post ke rumah kita, semua tu adalah kos. Jadi dia ada markup dia agak tinggi sikit sampai ke 30% kalau 1 gram punya lah. Kalau semakin tinggi gram dia tu, semakin kurang dia punya markup percentage dia. Okey, kemudian kita boleh transfer emas kita kat sini. Kita dah tahu nombor akaun dia, masukkan nombor akaun kat sini. Tulis apa benda yang kita nak bagi dia dengan berapa ringgit yang kita nak transfer, ataupun kita boleh pilih juga
dalam berat. Kita nak transfer berapa gram, 1 gram, 2 gram, ataupun kita nak transfer dalam duit RM10, RM20 sehingga berapa pun kita boleh transfer. Ini kita boleh tulis description lah, di negara apa hadiah dan sebagainya, kita boleh submit. Itu kalau kita nak transfer. Okey, habis bab GSA. Sekarang ialah GCA. Okey. GCA ni menarik sikit. Okey, GCA ni lah kita buat convert tadi. Contohnya sekarang saya klik GCA, okey. Di list ni tak ada apalah Ni request GC ni yang penting. Request GC ni kita nak request gold convert. Okey, tengok Kalau saya klik request gold convert ni, nampak tak? Saya ada dalam stok inventory saya ataupun dalam emas saya dalam akaun ada 1.65 gram ni lebih kurang tadi berapa? Berapa emas saya ada tadi? Tengok kat sini 1.65 gram sekitar RM410 saya ada kan. Okey, kalau saya nak convert, saya request GC. Okey. Saya request GC, saya boleh keluar daripada 400 lebih tadi sehingga 91% daripada kita punya emas. Jadi ini dia dah bagi amount dia. Jadi saya boleh masuk ke amount dia 370 lah contoh saya nak ambil kan. Saya pilih bank. Contoh Maybank. Saya submit Saya submit. Okey, saya klik kotak ni. Besok ni ataupun saya rasa hari Selasa petang saya akan dapat duit 370 ni. Okey, tapi emas saya yang 1.6 gram ni dia tak hilang tau. Dia akan masuk ke dalam holding inventory. Dekat holding inventory ni lah kita akan dapat tengok emas kita. Contoh ni 27 hari bulan 9 saya ada gadai ataupun convert 6.4 gram emas. Duit dia saya dah ambil dah, tapi emas 6.4 ni masuk ke dalam holding inventory. Nampak tak? Dekat sini ada management fee yang dikenakan, sekarang dia dah kenakan saya 18 sen. Dekat sini ada gain and loss, untung dan rugi. Nampak tak ada merah dengan hitam ni? Kalau hitam ni untung, kalau merah ni rugi. Sekarang untuk gadaian saya pada 27 hari bulan 9 ni, saya dah untung. Saya dah untung. Sebab masa gadai tu harga murah. Tu hari kan harga 242 kan? 243. Jadi saya buat convert pada masa tu. Jadi sekarang ni saya dah untung $7. Jadi dekat sini lah you all boleh kumpul emas sambil sebelum buat bayaran apa-apa, hutang, kereta, kad kredit dan sebagainya, you all beli dulu emas, kemudian you all buat convert, emas tu tadi akan masuk ke dalam holding inventory, kemudian dekat sinilah kita akan kumpul emas kita. Kita boleh tengok yang mana untung, yang mana rugi. Macam sekarang ni saya dah simpan 510 gram emas daripada belanja hangus saya tadi. Belanja saya pergi bayar kereta, beli apa semua kan, saya cuba convert dulu, saya cuba beli emas dulu, kemudian convert, baru ambil cash, kemudian tengok masukkan emas ke dalam holding inventory untuk saya simpan. Saya target nak kena ada sampai 1 kilo kat sini. Jadi sebab saya yakin emas akan naik harga. Emas akan naik harga, cuma lambat atau cepat je. Ramai pakar-pakar predict tahun ni akan naik, penghujung tahun ni akan naik sampai ke 270, 280 balik semula. Kemudian tahun depan boleh menjangkau ke 381 gram. Bayangkanlah kalau saya ada 1 kilo, 1000 gram. Jadi berapa banyak keuntungan yang kita boleh dapat. Jadi kita boleh terminalkan, ambil duit balik, KM nak ambil balik duit PPL tadi, ambil dah dengan management fee, tapi lebihan tu semua menjadi simpanan jangka panjang kita. Itu yang menarik tentang gold convert account ni. Okay. Kemudian kita ada lagi satu produk yang saya cakap tadi ialah gold asset enhance. Gold asset enhance ni tengok dia ada list, ada purchase, ada termination. Ni kalau kita nak purchase, saya tunjuk contoh GAE kali 10, okey. GAE kali 10 nampak tak? Ini ialah modal kita. Okey. Saya lukis sikit supaya you all faham. Ini ialah modal kita RM1,158 ni. Ini ialah modal kita.
QM akan bagi 9 kali ganda. Jadi 1158. Okey. 1158.5 ni dikena kalikan dengan 9. Siapa boleh tolong saya kali? Dapat berapa? 10,000 berapa? 1158.5. Saya buka kalkulator. Satu 58.5 kali 58.5 kali dengan 9. Lebih kurang kita akan dapat 422. 10 4. 422. Iya ke? 422. 426 ke 422? 422. 1158.5. 426.5. 10.426.5. Ini 6.5 kan? Ini ialah duit yang QM bagi dalam bentuk pembiayaan tadi untuk menggandakan kita punya modal asal tadi. Jadi ini ialah QM bagi. Dekat sini bagi balik kita sebagai pembiayaan. Jadi modal kita ni tadi 1,158 dicampurkan dengan RM10,426.50 tadi. Okey? Jadi dah jadi berapa tu? Campur balik semula 1,158.5, maka modal kita dah jadi RM11,585. Okey, RM85. Ini sekarang ni modal kita selepas dicampur pembiayaan ni kita ada ni. Jadi sepatutnya dengan modal asal kita ni kita boleh beli sekitar 4 gram emas saja. Tapi oleh kerana ada pembiayaan ni menyebabkan kita dapat beli 40 gram emas. Kalau harga sekarang ni mungkin dalam 43, 44 gram. Jadi bila berlaku kenaikan harga emas, contohlah 1 gram tanang ni naik RM10. Oleh kerana kita ada, sepatutnya kita ada 4 gram. Kalau naik RM10, dapatlah kita untung RM40, betul? Tapi oleh kerana emas kita tadi kita dah gandakan 10 kali, dah ada 40 gram. Jadi kalau naik RM10, maka kita dah untung RM400. Okey. Jadi kalau kita buat termination, maka kita dapat balik semula modal kita dengan untung ni tadi. Yang RM10,000 ni tadi Quantum Metal akan ambil balik duit dia. Tapi ramai akan tanya, Quantum Metal dapat untung dekat mana? Takkanlah tak ada apa-apa dia bagi kita buat pembiayaan RM10,000 ni. Jadi Quantum Metal kenakan management fee iaitu sebanyak 3.5% daripada ni. RM10,426.50 ni. Cuba tak percaya, cuba RM10,426.50 ni kali dengan 3.5%. Berapa jawapan dia? Jawapannya adalah ini 364.93. Cuma untuk produk GAE kali 10 ni, okey, kita kena bayar ni apa ni? Kena tengok dekat sell price betul, QM sell untuk GAE kali 10. Okey. Okey, cuma untuk produk GAE kali 10 ni, management fee ni tadi kita kena bayar upfront. Kita kena bayar awal. Okey, kita kena bayar awal. Jadi kalau kita nak beli ni kita kena bayar full lah sebanyak 1,523. Sebab makin lama makin naik sebab dia dalam USD, 250 USD. Dulu-dulu waktu saya join awal dulu baru 1,380 je. Tapi sekarang RM masih jatuh kan, dia jadi 1,523. Tapi bila dapat kita lebih bayar ni, daripada segi kuantiti emas yang kita dapat tu sebenarnya lebih juga. Sekarang ni dah dapat sampai 44 gram pun ada, 45 gram pun ada hari tu masa harga rendah. Dulu-dulu kita beli dapat sekitar 38 gram saja. Okey. Jadi bagaimana cara kita nak monitor dia? Kita tengok dekat GAE, dekat list.
Bila kita tengok dekat GAA list ni, kita akan nampak macam ni. Kalau ada kurungan-kurungan ni semua ialah GAA kali 5. GAA kali 5 dia punya management fee dia tak bayar upfront. Dia bayar waktu kita terminate. Jadi dia kena tolak ni. Okey. Cuma GAA kali 10 kita kena bayar upfront. Sebab itulah dia tulis management fee refund. Maksudnya dia akan refund management fee tu tadi dia akan refund management fee tadi. Kalau belum untung. Bukan, kalau kita terminate. Okey. Jadi kita punya monitor ialah pastikan net cash out kita ni lebih besar daripada initial investment. Itu adalah indikator dia lah. Indikator dia yang bahawa kita dah nak untung. Tapi kalau you all rasa susah sangat nak kira, tak faham-faham, sebenarnya nak kira dia senang je. Untuk GAA kali 10, net cash out campur dengan management fee refund, dah campur kali dengan effect rate. Effect rate tu nak dapat kat mana? Ini effect rate dia kat sini. Ni. 4.634 ni. Okey, maka kita akan dapat berapa duit yang kita dapatlah kalau kita terminate. Iaitu management net cash out campur dengan management fee refund. Kalau GAA kali 10, net cash out tolak dengan management fee refund kali dengan effect rate. Itu je formula dia, senang. Tapi kalau tak faham juga, benar juga, tak boleh faham juga, tak ada masalah. Nanti hari Isnin, you klik action ni, you klik termination, nanti masukkan satu sini. Hari ni tak boleh buat lah pasal market tutup kan. Submit, nanti dekat bawah dia ada tulis berapakah duit yang you all akan dapat. Kalau rugi, dia ada bagi warning lagi. You terminate in the loss position. Dekat sana ada tulis berapa ringgit you akan dapat kalau you terminate. Jadi tak payah risau kalau tak pandai formula nak kira semua. Sebab ialah pandai matematik tak pandai dulu masa sekolah kan. Jadi tak faham-faham ajar kan. Jadi buat je cara yang saya ajar tu, kita klik termination, nanti kita akan dapat tengok berapakah nilai duit yang kita boleh dapat jika kita terminate. Okey? Faham? Itu simple saja. Macam lepas tu dekat bila dah terminate, sebenarnya kita boleh tengoklah list termination. Kalau tengok kepada list saya tadi tu, alah Cik Husaini punya pun semua rugi je ni. Memanglah rugi. Kalau untung dia dah tak ada sini. Kalau untung kita dah terminate dekat sini untung. Ini semua untung contohnya ni saya masuk dulu 1380, saya untung 1640. Jadi ada keuntungan sekitar 200 lebih. Dekat 300 itu cara untunglah. Okey, itu tiga-tiga produk. Kemudian pastikan you all semua bank account kena update, upload KYC kena buat. Siapa belum buat kena buat dua-dua ni. Kemudian edit profile ni, tengok mana-mana yang belum isi kena isi. Yang paling penting sekali ialah nomini Nomini ni pastikan letak. Kalau kita tak tahu bila Wan nak jemput kita, maka akaun kita ni boleh di take over oleh penama tadi Kalau boleh yang kotak untuk estate ni kita jangan klik sebab nanti dia akan pergi ke amanah raya. Okey. Alright. Saya rasa itu saja kot. Cuma beza kalau you all reseller, naik dealer, dealer you akan ada consultant access dekat sini Consultant access ni bestnya kalau katakan you all tak tahu nak buat bisnes, dekat sini dia dah siapkan presentation slide. Boleh pilih mana-mana presentation slide yang you nak, you klik aja, dia dah siapkan. Begitu juga dengan tools. Tak tahu nak buat business card, banting dan sebagainya, semua dah disediakan dekat sini banting prihatin dan sebagainya. Itu kelebihan kalau kita jadi dealer. Dan yang paling satu yang paling best, kita ada sini payout ni, iaitu gaji kita setiap hari dalam USD. Tengok RM314 gaji hari ni Okey. Itu saja daripada saya. Berkurang 59 orang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana yalah malam-malam minggu ni ada 60 orang yang tengok pun dah best dah. Ambil gambar sikit bahan bukti.
Kenapa kamera saya ni? Okey, ada apa-apa soalan lagi tuan nak tanya? Uh, 1500, ya betul. Tengok dekat sel betul. Lain-lain saya dah jawab semua kan. Okey, tuan-puan semua. Assalamualaikum, Cik Usai ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Rahman. Okey, silakan. Okey, saya tanya sikit. Katalah saya punya klien tu dia tak buka akaun, tapi dia boleh beli GAE 10 boleh beli kan? Dia tak buka akaun? Maksud dia tak bagi akaun number. Maksud dia kosong dulu. Akaun bank lah. Akaun bank. Jadi boleh, dia boleh. beli 10. Lepas boleh, tu dia boleh beli. Dia nak jual, betul dia nak jual, dia tak boleh ambil itu, dia transfer kepada GSA, betul? Boleh kan? Boleh. Lepas tu daripada situ dia akan transfer kepada sahabat-sahabat dia nak lah. Boleh kan? Boleh. Okeylah. Nanti yang kita itulah terima. Okey. Terima kasih tuan, terima kasih. Sama. Okey, ada persoalan lagi? Saya rasa cukuplah kan untuk malam Ahad ni. Besok dah nak kerja kan. Siapa tak nak kerja, jadi reseller, buat full time. Macam saya ni kan. Saya ada tim-tim saya yang memang buat full time sebagai reseller di Quantum Metal ni. Okey, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Sebentar. Kak Siti. Saya nak tanya, kalau dekat user setting dia ada satu QR code tu. Hari tu customer saya tanya, QR code tu tak apa? Saya tak tahu nak jawab. QR code tu kalau kita nak create QR code, kita boleh create kat situ QR code kita untuk kita bagi kepada kita punya prospek untuk dia buka account. Dia daftar. Dia sama dengan copy register link tu lah. Tapi yang ni dalam QR code. Dia QR code ni maksudnya kalau belum dealer, kalau baru introducer pun kita boleh create. Boleh ya. So nak create dia, kalau macam sekarang saya klik kan, dia none. Dia ada customer registration with introduction video, lepas tu dia ada new reseller QR code. So kalau saya nak create macam mana? Tak, saya pun tak pernah try tu. Biasanya saya ada buat QR code tapi saya tak gunakan dekat situ. Saya gunakan dalam website pihak ketiga, type QR code, saya masukkan link pendaftaran saya create QR code tu. Saya pakai yang macam tu je. Okey. Tapi dia memang boleh buat lah, cuma saya tak pernah explore. Saya pernah tanya lah pasal tu. Dia kata boleh create QR code. Maksudnya macam tak familiar lah untuk introducer ataupun untuk konsultan guna yang dekat sini ni ya? Saya rasa guna register link lagi senang lah. Lagi senang ya. Cuma kalau kita buat taklimat kan. Kita buat taklimat dekat pejabat ke, dekat apa ke. Kita nak cepat close kan. Kita mungkin boleh buat QR code tanpa. Okey, siapa yang nak daftar, tolong scan QR code tu. Itu mungkin so kalau boleh. ada 10 orang kat situ, kita tak ada phone number dia scan. Dia boleh scan QR code. Tapi kita pun tak payah guna dekat situ juga. Kita guna QR code dalam Google je untuk buat. Type dekat Google, klik QR code, nanti dia keluar satu page tu, kita masukkan link kita tu, klik, nanti dia keluar QR code kita tu, kita print screen, kita tampallah kat mana-mana kita nak ataupun kita boleh print atas kertas. Itu macam yang masa PKP dulu semua orang kena buat QR code untuk majlis kahwin lah, untuk masuk rumah lah, masuk kedai, kita klik macam tu. Okey, faham. Terima kasih. Ya, senang nak copy paste. Okey, terima kasih Bu Siti. Ada apa-apa lagi? Ya, senang copy paste link pada kawan. Ya, betul. Copy paste link. Cuma itulah Amelia, kadang-kadang kita buat taklimat tu. Kita pergi buat briefing kan, dekat pejabat ada 10 orang. Takkan kita nak minta satu-satu WhatsApp dia nak bagi link kita, lambat. Jadi QR code tu penting juga untuk situasi macam ni. Okey, ada orang Sorry. Tadi ada abang saya tanya, dia kata kalau dia buat GCA hari ni, katakanlah GCA amount 2,200 yang dia dapat out of dia punya GCA transaction lah, maksudnya sepatutnya 2,200 tu masuk ke akaun Maybank dia lah, sebab kan dia dah masukkan, dia dah register kan lah nombor akaun dia dekat dalam akaun QM dia. So kalau dia tanya, boleh tak dia nak 2,200 tu masuk ke akaun lain daripada dia punya? Tak boleh. Okay. Tak boleh.
Walaupun isteri tak boleh. Tak boleh. Isteri walaupun syarikat tu syarikat dia nak letak akaun syarikat, tak boleh. Saya dah cuba dan saya dah jumpa banyak kali dah. Tak boleh. Okey, maksudnya setiap nombor akaun yang kita daftarkan dalam kita punya akaun ni mesti nama sendiri dan Akaun kita sendiri. akaun sendiri. Maksudnya tak boleh kalau dia ada joint account dengan isteri pun tak boleh. Tak boleh, betul. Okey, dia kena memang solely akaun dia. Ya, betul. Kalau anak, anak tak boleh buat GCA. Kalau Anak dia ada joint hanya account. boleh beli GSA saja. Beli dan simpan. Ya, betul. Dan kalau nak keluarkan cuma boleh terminate lah atau jual. Jual saja. Jual terus. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Okey, lain-lain. Okey, alhamdulillah semua sekali okey kot. Sikit-sikit tu biasalah. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi saya rasa cukuplah. Kita cukuplah kita untuk malam ni. Semoga tuan-tuan semua dapat sedikit sebanyak ilmu pengetahuan ataupun menambahkan lagi you all punya keyakinan dengan platform Quantum Mental ni. Okey, akhir kalam saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya nak mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.